Sebenarnya bulan puasa ni dia menambahkan kekuatan kita untuk buat ibadat. Ayah-ayah sekalian, kalau kita tengok sejarah Islam lah, banyak peperangan ni dia menang dalam bulan puasa. Antaranya peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada 2 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tentera Islam 313 orang lawan dengan tentera musuh 1000. Ada kata 1000, ada kata 1000 lebih, tak apalah, kira 1000 lah kira. Tentera Islam 313 orang bulan puasa perang. Tentera kafir 1000, senjata lekat. Sebut bab puasa memanglah tak puasa dah lama tu. Tapi lawan dengan tentera Islam ni menang hak sikit bulan puasa. 70 orang mati tentera kafir. 70 orang cedera parah. Hak belen lagi pakat lari bulan puasa, lari geng kafir. Menang kat tentera Islam peperangan Badar bulan puasa. Yang kedua, peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Ya, kita duk baca surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, cerita tentang pembukaan kota Mekah. Bila mana orang kafir melanggar perjanjian Hudaibiyah, dia mau buat perjanjian antara Nabi 10 tahun tak boleh berlaku perbalahan dan peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir. Kena duk aman. Orang kafir boleh pergi ke mana saja, orang Islam boleh masuk lorong mana saja. Buat perjanjian, tak ada sampai 10 tahun dia mau kena perjanjian tu. Lalu Nabi SAW bertindak berdepan dengan golongan-golongan kafir. Nak ringkas cerita, akhirnya Nabi berjaya menakluki kota Mekah, dinamakan Fathu Makkah. Cerita dalam surah Idza Jaa. Berlaku bila tu? 10 Ramadan tahun ke-6 Hijrah, bulan puasa. Yang ketiga yang paling hebat, berlaku penaklukan tentera Islam ataupun kerajaan Islam terhadap kota Spanyol, kota Andalus Spanyol. Berlaku bulan puasa 28 Ramadan tahun 92 Hijrah. Tentera Islam dikepalai oleh Tariq bin Ziyad yang dihantar oleh kerajaan Umayyah. Dia pergi dengan tentera-tentera dia di Spanyol, nak berhadapan dengan tentera musuh, nak perang ni lah. Molek sampai dengan kapal dia mau parking kapal di tepi laut, dia bakar kapal. Tentera-tentera dia heran. Dia mau tanya Datuk Seri, pasal apa Datuk Seri bakar kapal kita? Ni kapal kita bukan kapal musuh. Tariq bin Ziyad mengatakan, aku bakar kapal-kapal kita sebab aku tak mahu ada di kalangan seorang di kalangan kamu yang terlintas di kepala otak dia nak berpatah balik, nak lari daripada medan perang. Aku tak mahu. Marinya kita pada hari ini dua tujuan. Kalau tak mendapat syahid, kita berjaya menguasai kota Andalus. Dua ni lah. Terlintas fikiran buah fikiran yang ketiga, berpatah balik. Aku tak mahu, sebab tu aku bakar. Dua, kalau tak syahid menang, kalau tak menang syahid. Aku tak mahu kok ada terlintas kata nak lari sebab tentera musuh banyak. Tak mahu, dia bakar. Berlaku bila ni? 28 Ramadan. Saya cerita kisah ni tuan-tuan, nak cerita kata rupa-rupanya Ramadan ni dia merupakan kekuatan kepada tentera-tentera Islam. Dia merupakan kekuatan kepada umat Nabi SAW. Dengan puasa ni Allah Ta'ala resapkan kekuatan dalam darah dan nadi umat Islam. Apa saya nak cerita tuan-tuan? Kalaulah bulan puasa ni melemahkan kita untuk memenuhkan masjid di hujung-hujung Ramadan, itu petanda kita kena cek balik puasa kita ada masalah.
Kalau di hujung Ramadan tarawih kembali kurang penghuni masjid, kita kena cek balik di manakah silapnya kita menyambut tetamu Allah Ramadan Al-Mubarak. Yang kemungkinan besar Ramadan akan kembali kepada Allah. Dia akan mengkhabarkan tentang buruknya layanan penduduk bumi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkirkan nama kita daripada papan kenyataan yang orang yang layak untuk mendapat syurga Allah setelah kematian kita. Ramadan tetamu Allah, dia bertandang nak melihat siapakah yang berjaya melayani kedatangan Ramadan dengan layanan yang cukup istimewa. Kalau bulan puasa kita di hujung Ramadan kita lemah untuk bangkit berqiyamul lail, kita kena cek semula di manakah silapnya puasa kita. Kalau melemahkan kita untuk mengkhatam Al-Quran, kita kena cek di manakah silapnya kita menyambut kedatangan Ramadan. Lebih-lebih lagi lah saya kena tengok balik. Kalau ibadah saya menjadi lemah di bulan puasa, itu petanda bahawa ada kesilapan saya menyambut kedatangan Ramadan. Sehingga Ramadan tidak boleh menyucikan jiwa dan naluri, sehingga saya merasa tamak dan lunak melakukan ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini duk cerita kot saya sama ni, bukan orang hak dengar. Duk cerita nasihat saya sama. Sebab tu ada ulama sebut nak sambut puasa dulu ni, ulama sebut dia kena buat persiapan supaya puasa ni boleh meresap masuk dalam jiwa kita dan dia menjadikan kekuatan untuk kita semarakkan lagi ibadat. Betul ulama sebut. Syekh An-Nun Al-Misri sebut Syahrul Rajab Syahrul Bidri. Bulan Rajab ni bulan kita nak buh benih. Wa syahrul Sya'ban syahrul suqya, bulan Sya'ban ni nak siram benih. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad, bulan puasa tu nak ambil hasil. Mana mungkin orang boleh ambil hasil kalau tak tanam benih. Dia tak jaga pokok dia, hak dia tanam, dia tak jaga molek-molek, mana nak boleh hasil banyak. Tu perumpamaan ulama kata orang sambut puasa tak buat persiapan. Dia tak buat persiapan. Dia Rejab tak ada sebarang persiapan, dalam bulan Syakban tak ada sebarang persiapan. Antara persiapan yang paling besar yang ustaz-ustaz kita cerita, bertaubat sebelum masuk puasa. Taubat. Kalau dia sambut puasa bawa dengan dosa-dosa sekali, puasa tak berjaya nak menggilap hati dan naluri dia, disebabkan terhalang dengan kepingan-kepingan dosa hak dalam perut dia. Umpama kita buat gini lah, benar makan hak sedap, buh dalam pinggan kotor, siapa nak makan? Pinggan hak kotor telah mencemarkan makanan hak sedap. Nasi biryani, kurma kambing, buh dalam puyuk tak bisa basuh, 2 thong tak basuh. Buh nasi biryani sedap kambing dah, kekotoran dalam puyuk tu dia mencemarkan kelazatan makanan. Macam itulah orang yang sambut puasa, dia bawa kepingan dosa, dosa dia lah yang akan mencemarkan Ramadan dan akan menutup segala pintu hidayah, yang mana pintu itu akan masuknya saluran-saluran hidayah melalui Ramadan yang Allah Ta'ala utuskan. Tutup. Habis Ramadan jadi macam biasa. Saya pun sama. Kalau dulu rajin duk bahung, lepas puasa kau banyak duk bahung. Saya duk kata kalau tak bahung demam. Kalau tengah demam tu boleh bahung orang sedah lega, apa Panadol. Sedangkan puasa ni tuan-tuan duk dengar tok Bilal, tok khatib baca khutbah mula-mula puasa lu ayat apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Cara mudahnya nak ayat, Tuhan fadukan puasa ni nak didik kita jadi takwa. Takwa apa? Lepas puasa kau duk bahum kuat. Sedangkan puasa la'allakum tattaqun, nak boleh jadi takwa. Pasal apa tak takwa? Pasal menutup pintu-pintu hidayah dan juga barakah
yang Tuhan iringkan dalam bulan Ramadan nak masuk ke dalam jiwa dia dipenuhi dengan kepingan-kepingan dosa. Imam Busiri buat contoh perumpamaan. Hati kotor dia menyekat pintu hidayah Ramadan, tak boleh didik dia. Imam Busiri dalam kitab Burdah dia buat perumpamaan. Mata yang sakit dia akan menafikan keindahan matahari. Orang kata hari ni cuaca molek dia mata tak nampak. Dia tak molek apa siapa kemarin gitu. Dia tak rasa gena-gena sebab mata dia sakit, tak boleh tengok. Lagu tu hati yang penuh dengan dosa, hati berpenyakit, dia tak nampak kelebihan Ramadan. Pasal tu kita tengok kadang-kala hujung-hujung Ramadan ni masjid kurang klik, tak sama seperti mana minggu pertama. Program Qiyamul Lail hanya 6 orang. Program Qiyamul Lail 12 orang. Dia jadi tradisi tu saban tahun. Bila mana penghujung-penghujung ni dia menjadi lemah, sedangkan puasa ni dia memberikan kekuatan untuk kita tamak dan halaba memburu Lailatul Qadar dan juga anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala kurnia. Sebab tu Imam Busiri buat perumpamaan tu, mata sakit dia menafikan keindahan matahari, mulut sakit tuan dia demam akan menafikan kelazatan makanan. Tengok orang demam, kita pergi beli benda makan sedap terau no, dia kata tak sedap. Pergi beli sup gearbox di tepeng, buat klik ke dia. Sementara tunggu sup gearbox tu kita handah dah 3 makuk. Sedap. Buat klik ke dia tolong suat lagi. Suat-suat tu rasa guna. Tawa dia kata. Kita lah hati ni gerak nak marah aku terekah pergi ke tepeng tu, kacang nak ke suat mu demam. Mu kata tak sedap. Sebab apa? Sebab tuan dia sakit. Imam Busiri sebut lagi kitab Burdah, Burdatul Madih, kitab yang orang duk berjanji, duk marhaban, duk burdah. Qatunkirul ainu daw asyamsi min ramadin. Kadang-kala mata yang sakit dia akan menafikan keindahan pancaran matahari. Molek hari ni dia tak rasa apa maring, tak ada molek terang mana. Dia tengok tak nampak. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Begitulah mulut orang yang sakit, dia akan menafikan kelazatan makanan. Begitu juga hati yang orang yang sakit, dia akan menafikan keindahan dan keberkatan Ramadan. Dia akan menafikan kelunakan dan kelazatan beribadah di bulan Ramadan. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita jadikan 9 hari yang berbaki sebagai hari-hari untuk kita gunakan sepenuhnya untuk kita rebut tawaran-tawaran yang disediakan oleh Allah, kerana sesungguhnya tawaran itu adalah dirahsiakan oleh Allah. Maka kita gunakanlah sebaik mungkin untuk manfaatkan hari-hari yang berbaki. Moga-moga ada kebaikan khusus kepada saya lah, orang yang berbicara mengenai kelebihan-kelebihan puasa, anugerah-anugerah yang dikurniakan oleh Allah. Moga-moga Tuhan mengurniakan kederak dan juga daya dan upaya untuk saya terus melayani tetamu agung Allah, tetamu VIP yang dihantar oleh Allah. Moga Allah beri kekuatan kepada kita melayani sebaik mungkin, dan akhirnya Ramadan kembali kepada Allah, mengkhabarkan kebaikan penduduk bumi, lalu Allah mencatat nama kita di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.